parking yang sesuai. Mungkin tuan-tuan kena jalan jauh sikit, ya. Kemudian di pagar B tu, yang naik motor tolonglah sangat-sangat janganlah masuk dekat kawasan berhubung tu, dekat hentian bas tu yang cikgu dah letak stiker. Situ tu kita nak bagi ruang untuk murid berjalan. Kalau letak motor dekat situ, motor fahamlah, saya pun takut kalau terkena exhaust dia panas tu, ya. Murid kecil-kecil ni dia main menyelinap je. Jadi kita lah yang dewasa ni akan rasa tanggungjawab jauhkan sikit motor dia. Ya, ada yang marah. Macam mana nak parking? Dekat situ berbatu. Berbatu tu pun pihak sekolah dengan masjid dah usaha. Kalau betul kawasan tu lagi lah berair dan sebagainya, tu pun dah syukur. PIBG tak ada duit untuk menurak di luar ni, ya? Jadi saya harap dapatlah ikut. Kemudian satu lagi, waktu minggu pertama saya tahu ada ibu bapa yang ambil cuti, nak menghantar anak, nak tengok anak di minggu yang pertama. Ini minta sangat-sangat, saya takut viral lagi. Waktu sesi hantar okey lagi. Hantar pun ada masalah. Selalu jam sampai kat sekolah menengah, ya, sampai simpang sana. Sebab semua nak drop anak depan pagar. Lepas sudah drop anak tu berhenti, keluarkan anak, keluarkan beg dari belakang, peluk cium, baru cari duit lagi. Ini yang mengambil masa sebenarnya. Ya. Ya. Kemudian waktu anak keluar, waktu sesi petang, tolong jangan berkumpul di depan pagar B. Anak-anak keluar tak boleh. Mula yang menangis sebab dia tak nampak mak ayah dia. Ramai-ramai berkerumun. Kadang-kadang ada yang berdiri kat pagar tengok. Saya pun kadang-kadang pelik dah berapa jam je tinggal anak. Rindunya bukan main. Ya. Ya. Waktu untuk mendaftar anak hari pertama, jika dibenarkan tuan-tuan masuk, yang lepas dibenarkan masuk 2023, Menteri Fazlina cakna sangat, ya, dengan tahun 1 dia benarkan masuk. Jadi masalah juga. Ibu bapa waktu tu dia kira anak dia je. Saya menunggu sampai 2:30 ya waktu tu. Saya pun tak tahan duduk kat luar, nak pengsan. Dan ada pun ibu bapa yang pengsan. Ramai-ramai berdiri di kaki 5 tu. Klinik ni ada yang masuk tengah-tengah. Tahu tak tuan-tuan? Dah blok lah, angin tak boleh masuk. Ya? Yang berdiri dekat luar sana dah pengsan. Memang dah ada orang lain tolong kipas. Kan dah jadi masalah. Ya? Bagilah ruang untuk anak-anak tu berdikari dia nak masuk sekolah, beri kepercayaan dia. Memang dia akan menangis, sekejap dia akan menangis. Ya, cikgu boleh handle. Bagilah kepercayaan kepada guru tahun 1 untuk menguruskan anak-anak perempuan untuk belajar. Ya, dari apa yang saya lihat tadi, alhamdulillah anak-anak ceria sebenarnya. Dan boleh pun mengikut arahan. Ada seorang dua je yang masih mungkin takut, ya, berani itu biasa. Ya, kalau dia tak nampak mak ayah dia, dia boleh berani. Bila dia nampak aja mak ayah dia, semua benda tak jadi. Ya, semua nak mak, semua nak ayah. Jadi kalau boleh tengoklah dari jauh, tengok anak-anak, ya, menguruskan diri dia. Begitu juga saya nak ingatkan tentang waktu rehat di kantin. Janganlah duduk sama makan dengan anak, tolong suap. Ingat sama anak orang lain yang mana ibu bapa dia tak hadir ke sekolah. Kesian kat dia. Cari tempat pun tak pandai, pegang pinggan makan minum tu mencari-cari. Prihatinlah sama dengan anak-anak, ya. Jangan penting anak kita saja, penting diri kita nak duduk sama, nak suap anak. Biar dia belajar membeli, biar dia belajar makan bersama kawan-kawan, berkongsi. Inilah sebenarnya yang kita nak untuk anak-anak tahun 1 bersosial. Jangan kedekut-kedekut, ya. Kadang-kadang ada anak sebab dia seorang tunggal, semua barang dia tak boleh share dengan orang lain. Susah yang ni, ya. Jadi kita ajarlah anak kita jangan terlalu pemurah. Nanti kawan tak ada duit, dia jadi ATM tiap-tiap hari
dekat anak. Ini berlaku. Baju mak ayah pula komplain kat cikgu kan, ada budak minta duit. Sebenarnya kadang-kadang anak dia tu yang bagi. Jadi bila dah terbiasa hari-hari bagi, kawan akan minta. Jadi inilah isunya yang berlaku. Jadi jangan tuan-puan bekalkan duit yang banyak, ya. Bekalkan makanan, bekalkan air, duit RM1 pun cukup. Bukan dia makan pun, dia akan shopping dekat kedai. Mak ayah dia bagi alat tulis yang berjenama pun tak jalan, ya. Dia nak beli juga pensel, pemadam, pembaris di kedai buku. Kita tak pernah halang sebab kedai buku memang jual alat tulis, ya. Saya rasa itu saja taklimat dari saya ataupun perkongsian maklumat. Saya buka, mungkin ada pertanyaan. Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi mendengar dan yang hadir pada pagi ini untuk mendengar taklimat program orientasi bagi sesi 2024-2025. Sekian, terima kasih. Majlis Perangkat terima kasih kepada Datin Noraizah binti Dun, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid atas ucapan itu tadi. Makluman kepada, ini ada sedikit makluman ya, kepada ibu bapa dari kelas E, anak bernama Muhammad Aish Hafi bin Ahmad Fitri dan Nur Khadijah Arisha binti Faizul, dan dari kelas F Muhammad Zarif bin Azmi dan Muhammad Zul Adib bin Aziz. Sila ke bilik semakan fail untuk urusan semakan. Ulang suara, anak dari kelas E Muhammad Aish Hafi bin Ahmad Fitri dan Nur Khadijah Arisha binti Faizul, dan juga dari kelas F Muhammad Zarif bin Azmi dan Muhammad Zul Adib bin Aziz. Sila ke bilik semakan fail untuk urusan semakan. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan agenda majlis kita dengan taklimat PIBG. PIBG yang bermaksud Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang ditubuhkan di semua sekolah di negara kita untuk mewujudkan permuafakatan antara bapa dan guru yang dapat mengharapkan dapat membina persefahaman antara kita dan tanggungjawab bersama usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran di sekolah. Dengan itu, majlis menjemput sekali lagi Tuan Haji Mekar Mat Saleh bin Ashar yang dipertua PIBG SK Taman Putra Perdana dengan dibantu oleh Cikgu Nurliza Abdul Rahman selaku setiausaha PIBG tampil untuk memberi taklimat PIBG. Dipersilakan Tuan Haji, persilakan Cikgu Nurliza. Baik, sepintas selalu saja ya. Ini persatuan kita, Puan Nurliza, ini setiausaha kita, Cikgu Nurliza. Ini setiausaha yang baru. Sebelum ni Haji jatuh kuasa dalam kalangan guru semua yang baru. Setting baru pada tahun 2023 ya, mulai 2023 sampai 2025 ya. Baik, ni saya izin ya, guru besar kita ada layak akan ganti baru. Ini semua dengan guru-guru dari setiausaha terus. Okay. Ini kita punya tata alih dia ada kaitan dengan pihak sekolah. Jadi contoh kuasa dalam ibu bapa, dalam kalangan guru, teruskan. Ini kita punya tujuan persatuan kita, iaitu sebagai suatu forum perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam sekolah bagi meningkatkan nilai sekolah. Sekolah kita sekolah transformasi 2025, kita akan berusaha ke arah itu ya. Membantu dan menambah usaha sekolah dalam memberi kehendak perluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka. Jadi
sumbangan RM100 yang kita bagi itu akan kita gunakan untuk aktiviti PDP di bilik darjah, kurikulum, pembangunan sasial murid dan sebagainya. Teruskan. Yang seterusnya membolehkan ibu bapa dan guru bertukar-tukar fikiran dan maklumat mengenai pendidikan dalam mesyuarat khas yang kita adakan, mesyuarat agung ataupun program-program lain yang diatur oleh sekolah dan juga PIB. Teruskan. Melalui sumbangan PIB juga kita gunakan untuk meningkatkan kemudahan fizikal. Jadi pada suatu masa sebelum ni di bilik-bilik kelas kita panas, ya, mereka perlukan kipas. Jadi ada ibu bapa yang menyumbang untuk pasang kipas, ya, di bilik kelas masing-masing. Kita alu-alukan, tapi kena maklumkan dengan pihak sekolah sebab kita nak kena deal dengan DKR, nak bagi tahu DKR tak boleh suka-suka kita pasang kemudahan itu, ya. Ini antara kita punya persiapan kita. Teruskan. Banyak, ya. Saluran komunikasi, hubungan antara sekolah dengan masyarakat setempat. Kita juga ada hubungan baik dengan komuniti, ya. Bila program-program dengan masjid, dengan persatuan-persatuan penduduk dan sebagainya. Ini antara laporan yang kita ada pada sesi 2023. Ini laporan berkaitan kurikulum. Ini program-program yang kita buat, dah berjaya buat pun, ya. Ini anak-anak tentang pesta solat, hari sambutan hari kebangsaan, ya. Pelajaran pusat sumbang, program untuk bimbingan kaunseling, sambutan Maulid Rasul, minggu soal literasi, Palestin, majlis untuk mengeraikan persaraan guru besar. Ini aktiviti kurikulum sukan permainan dan olahraga, pingpong, kejayaan-kejayaan, badminton, sukan tahunan kali ke-19, kejuaraan kriket. Dari sini lah kita berjaya mencipta daripada daerah ke negeri kebangsaan, ya. Bola sepak, khusus kepimpinan komite murid untuk pemimpin sekolah. Anak-anak korban akan diberi peluang untuk jadi pemimpin, ketua kelas, ketua IRS, pusat sumber, dan sebagainya. Banyak satu persatuan. Perintah desa, olahraga, kriket, peringkat sukan sekolah Selangor, Malaysia, kawat kaki, uniform. Mulai tahun 4 mereka akan terlibat sebagai ahli kadet unit uniform. Perkemahan uniform, catur, bola sepak, PPDA, kejuaraan kriket, piala juara sekolah Selangor, kita Johan lelaki, perempuan ketiga, manja anugerah keterlembangan kurikulum. Bagi Carnival Kurikulum pada tahun ini agak menarik sikit. Mungkin ibu bapa yang ada anak di sini, ya, kita bawa satu permainan Taman Tiamah datang dekat dataran dulu. Itu di peringkat sekolah lah, hari kurikulum dianjurkan oleh unit sukan, ya. Kita bawa tahun depan 2024 lepas di sini PIBD berancang nak buat hari terbuka untuk ibu bapa dan anak-anak, ya. Kita buat macam nak bayar pergi dekat Gamuda Corp sampai RM120, RM130, ya. Kat sini insyaAllah RM30 boleh main semua permainan, air lah dan sebagainya, ya. Kita ada syarikat yang boleh bekerjasama dengan kita, orang Taman Putra Perdana juga, ya. Jadi insyaAllah, ya, kita akan buat untuk ibu bapa jualan-jualan dan sebagainya, bagi peluang anak-anak hari terbuka di IDD, ya. Teruskan. Ini hal Dewan Murid. Ini program-program yang kita rancang untuk membangunkan potensi
sasiah murid anak-anak kita. Program transformasi keterampilan bakat klinik gotong royong madani anak baik dari cerdik, proses komunikasi kesedaran diri, ceramah teknik, belajar dengan berkesan, pelajaran buta sasiah. Jadi program peringkat kebangsaan di peringkat sekolah kita. Teruskan. Ini untuk anak-anak yang bila sampai mereka nak masuk remaja ya. Awal balik dan sebagainya kita akan ada program khas ya. Program intelek PRS, program alam mendengar ya. Nak masuk ke sekolah mendengar kita ada program juga, kita tak biarkan dia berdiri sendiri. Teruskan. Ini PPTI ya. Nanti Ustaz akan inilah dari program anak-anak PPTI ya. Baru saja kita ada program graduasi ya, untuk murid tahun 6 dan juga prasekolah graduasi. Bila habis prasekolah kita ada program graduasi, tahun 6 kita ada program graduasi. Nah, itu antara maklumat-maklumat yang boleh dijadikan sebagai suatu dorongan dan sokongan daripada pihak sekolah untuk yakin dan percaya bahawa kemampuan sekolah ini untuk menyediakan satu platform yang baik dalam pendidikan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis rangkapkan, terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Salih dan Arsyad yang di-Pertua PIBG SK Taman Putra Perdana, juga kepada Cikgu Nurliza binti Rahman selaku setiausaha PIBG SK Taman Putra Perdana atas taklimat itu tadi. Baiklah hadirin sekalian, untuk makluman semua, SK Taman Putra Perdana mempunyai kelas program pendidikan khas integrasi singkatan PPKI. Semua murid berkeperluan khas berpeluang untuk menerima akses pendidikan yang relevan dan bersesuaian. Secara tidak langsung perlu dikembangkan bakat dan potensi mereka. Dengan itu, salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang berusaha Tuan Haji Muhammad Salih bin Arsyad dari PIBG, Datin Nurliza Tun, Pemakanan Hari Murid, Puan Fauziah binti Salahuddin, Pemakanan Co-Curriculum, Puan Rohaya binti Rosdi, Pemakanan Petang, Ibu bapa serta guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul dalam hari orientasi tahun 1 SKTPP 2024-2025. Okey. Saya tak ambil masa lama, lebih kurang 5-6 minit je. Okey. Untuk pengenalan PPKI ataupun program pendidikan khas integrasi yang ada di SKTPP, SKTPP 2 dan SK Serjaya. Sebab kita dalam zon yang padat ni memang 3 sekolah ada. Untuk makluman apa PPKI di SKTPP sekarang ni data menunjukkan ada 78 orang murid. Kelas diluluskan, baru diluluskan 2 kelas. Bermaksud sebelum ni ada 6, dapat 2 kelas, ada 8 kelas. Boleh lihat di sana kelas saya. Jangan risau, kelas saya semua aircon. Sebab dia hebat. Dia bukan pakai kipas. Kipas pun ada, aircon pun ada, TV pun ada. Belum masuk PS5 lagi. Okey. Guru ada 10 orang setakat ni. Kalau ikutkan anggaran belanja mengurus dengan 18 tu, saya kurang lagi 3. InsyaAllah dalam bulan 3 ni akan dihantar. PPM 4 kurang lagi 3 juga, sebenarnya perlu 7. PPM ni singkatan bagi pembantu pengurusan murid. Di dalam setiap kelas murid ni ada pembantu lah, pembantu pengurusan murid, bukan pembantu guru, pembantu pengurusan murid. Okey. Syarat masuk ke PPKI ni ialah perlu ada kad yang berwarna pink
yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat itu, JKM. Okey. Kerana keranakan itu melayakkan murid mendapat allowance sebulan sebanyak RM150. Murid saya bukan bab saja, bab 150 boleh dapat, tapi bulan-bulan 150 setahun dapat, sehingga dia berumur 21 tahun selagi dia bersekolah. Okey, dibayar allowance itu sebanyak 2 kali setahun. Sekiranya ini ada beberapa peringatan saya, ada ibu bapa yang taktik dalam sistem tu masalah pembelajaran, padahal anak dia ada kad berkebutuhan khas tu, kad OKU tu, dia akan jadi masalah. Sebab sistem akan tutup sebelum 27 atau 28 Mac untuk saya isi data tu, dan duit akan diturunkan separuh-separuh, bermaksud 1,800 setahun, 900 ke biasa dah 2 tahun ni, 900 tu masuk sebelum raya. Dia tak bagi lepas bulan 6 ataupun sekaligus. Sebelum raya dia masuk 900, lepas tu akhir tahun bulan 10 dia masuk 900, cukup 1,800. Dia tak masuk bulan-bulan. Dan wajib kena ada akaun BSN untuk kanak-kanak. Okey? Okey, boleh maklum Okey, seterusnya di dalam PPI, saya sebut PPI ini ialah program pendidikan inklusif. Sekiranya anak perempuan layak untuk diinklusifkan, sama ada separa ataupun inklusif penuh, nanti kita akan maklum kepada ibu bapa lah. Sebab yang masuk ke sekolah dia ada intervensi ataupun percubaan selama 3 bulan, dan kita akan nilai lah ada layak ada untuk mengikuti kurikulum pendidikan khas ataupun tidak. Nanti dia akan berbincangkan, dan itu dia ada presentasi bersama guru dan ibu bapa. Okey. Akhir sekali, yang ini jarang-jarang atau kadang-kadang berlaku daripada saya, sekiranya ibu bapa mendapat telefon ataupun daripada PKM atau guru kelas sepanjang setahun ini, boleh tahu satu lah. Kadang-kadang kita bukan kita minta, setahun itu tak boleh kecap pembelajaran, dia akan rujuk pada saya, dan saya akan suggest, PKM akan suggest, pihak pertanian sekolah akan suggest untuk pergi buat rawatan ataupun berjumpa doktor pakar lah. Sebab banyak ibu bapa yang mungkin dia sibuk ataupun terlepas pandang. Kadang dalam masa setahun ni kita akan tengoklah, kalau murid itu normal, insyaAllah dia akan terus. Kalau dia ada masalah, kita akan, tapi bukan kita yang akan diagnose dia, itu doktor pakar yang akan diagnose dia lah. Sekiranya ada, tapi jarang-jarang berlaku lah. Kalau ada pun kita akan berbincang dan kita akan cuba parent untuk selesaikan masalah dulu. Kalau tak boleh pun kita akan dapatkan untuk berjumpa dengan doktor pakar. Saya ingat itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis rakamkan terima kasih kepada Encik Azwar Effendi bin Ismail selaku Guru Perlengkaran PPKI atas ucapan dan taklimat PPKI itu tadi. Hadirin sekalian, modul transisi tahun 1 dirangka dan dilaksanakan untuk membantu murid-murid peralihan dari pendidikan tidak formal di rumah atau di tadika kepada pendidikan yang lebih formal. Pada masa yang sama juga memastikan semua murid tahun 1 daripada kepelbagian latar belakang, pengalaman dan sosioekonomi boleh memulakan proses pembelajaran pada satu tahap pencapaian yang hampir sama. Bagi memahami apakah itu transisi tahun 1, majlis dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Nurul Harami binti Muhammad Kamal tampil ke pentas untuk menyampaikan ucapan dan taklimat ringkas tentang transisi tahun 1. Persilakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis yang berusaha Tuan Haji Megat Mak Saleh bin Mal Arsyad YDT KBG, yang berusaha Datin Nuraizah binti Dun PKM SKTVP, Puan Fauzia binti Salahuddin PK Co-Curriculum, Encik Asrul Afandi bin Ismail PK PPKI, guru-guru dan ibu bapa yang dikasihi sekalian. Ya, pertama sekali saya mengucapkan selamat datang ke SK Tahun Perdana kepada semua ibu bapa. Okey, yang ini adalah organisasi induk program transisi. Yang pertama adalah guru besar, tapi guru besar sekolah kita baru sahaja maintain, jadi tak ada lagi. Yang kedua adalah PK Pentadbiran Puan Azizah binti Moklas. Yang ketiga PK Petang Puan Rohaya binti Rosli. Okey, Puan Rohaya ni lah yang akan bertanggungjawab untuk tahun 1, 2 dan 3. Jadi sekiranya ada permasalahan, jadi bolehlah bincang dengan guru kelas dulu. Tapi sekiranya masalah tu tak dapat diselesaikan dengan guru kelas, bolehlah rujuk dengan Puan Rohaya. Seterusnya adalah PKM Datin Nuraizah binti Dun, PK Curriculum Puan Fauziah binti Salahuddin, PK PPKI Encik Asrul Afandi bin Ismail. Dan seterusnya penyelaras tahun 1 iaitu Ustazah Nur Azian binti Ahmad. Selalunya guru kelas dia akan dapatkan maklumat daripada penyelaras tahun 1 lah, Ustazah Nur Azian. Kemudian last kali setiausaha saya Nurul Hanani binti Muhammad Kamal. Okey, objektif program transisi ini adalah untuk membantu murid menghadapi perubahan pendidikan. Selalunya pendidikan dah belajar dekat prasekolah. Jadi pendidikan di sekolah kebangsaan ni dia berlainan sikit lah. Yang kedua, menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Yang ketiga, membantu murid mengurus diri sendiri. Yang keempat, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Okey, seterusnya apa itu program transisi? Okey, transisi ni dia ada 2 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa penyesuaian. Fasa penyesuaian ni dia mengambil masa 2 minggu. Dan fasa yang kedua, fasa kesediaan, dia mengambil masa 2 minggu. Jadi maksudnya fasa transisi kita ni ada selama 4 minggu. Okey, tarikhnya adalah 11 Mac hingga 5 April. Tarikh ni tak keluar secara rasmi lagi, tapi tarikh yang saya jangkakan lah. Okey. Jadi untuk tetapi apa, kalau sepanjang program transisi ni, guru kelas dia tak akan bagi jadual waktu. Jadi jadual waktu tu akan diberi selepas transisi ni. Maybe mungkin minggu yang terakhir tu guru kelas akan bagilah. Jadi ibu bapa tak perlulah DM cikgu selepas 1 minggu bila nak bagi jadual waktu semua, tak perlulah. Sebab jadual waktu akan diberi selepas 4 minggu. Lepas tu buku transisi ni dia akan diberi oleh guru kelas. Okey, ini untuk fasa transisi, apa yang murid-murid akan belajar sepanjang transisi. Okey, untuk fasa penyesuaian selama 2 minggu dia ada rutin kelas. Rutin kelas ni biasalah bila guru masuk, murid akan bangun, ucapkan salam, baca doa. Lepas tu kalau kelas tu dalam keadaan yang kotor, guru akan suruhlah kemas kelas ke apa. Lepas tu ada lawatan sekitar sekolah. Jadi guru yang akan masuk tu, guru akan bawa lah murid sekitar sekolah, ke lantai library ke surau. Kemudian aktiviti suai kenal. Aktiviti suai kenal ni contohnya tempat yang dipergi, contohnya surau. Apa peraturan dia, bila nak pergi. Jadi guru yang masuk tu akan bagi tahu lah. Dan last sekali, aktiviti pembelajaran secara permainan. Aktiviti pembelajaran secara permainan ni dia fun learning lah. Contohnya masuk kelas tu nyanyi lagu ABC, aktiviti 2 label, ataupun ada guru yang akan bagi worksheet. Selalunya memang minggu yang fasa penyelesaian ni, setiap panitia dia akan bagi worksheet lah.
Contohnya guru BM dia akan bagi masuk, buatlah aktiviti yang secara fun lah supaya murid ni tak adalah stres kan sebab baru masuk. Lepas tu fasa yang kedua, fasa kesediaan. Okey, fasa kesediaan ni memang akan gunalah buku transisi tu. Selalu ni ibu bapa tak tahu yang kita ada buku transisi sebab buku tu akan diletakkan di dalam kelas sebab takut tak nak berlaku keciciran lah. Lepas tu untuk fasa kesediaan ni dia lebih berfokus sikit kepada subjek, tapi mengikut tema. Tema dia contohnya diri saya, kesihatan, dunia di sekeliling saya dan hidup bersama. Kalau diri saya tu contohnya kalau guru BM masuk bolehlah disuruh murid tu ceritakan tentang biodata diri. Kalau untuk subjek English, maybe worksheet, contohnya crossword puzzle yang mudah-mudah je. Okay? Ini contoh buku transisi yang saya ambil tahun lepas. Buku diberikan oleh guru kelas. Buku akan disimpan di kelas untuk mengelakkan keciciran buku di rumah. Selalunya memang guru kelas lah yang akan tulis nama, tulis kelas, semua guru kelas yang akan buat. Okey, penyediaan ibu bapa. Yang tanda right tu, apa yang ibu bapa perlu bawa kepada murid-murid. Contohnya bag. Yang kedua, alatan menulis dan pensel warna. Yang ketiga, bekal makanan ataupun duit. Yang tak perlu bawa adalah buku teks, buku tulis dan buku aktiviti. Selama 4 minggu tu tak perlu bawa buku teks, buku tulis, buku aktiviti tak perlu bawa. Hanya beg, alatan tulis, pensel warna dan bekal makanan. Sebab selama 4 minggu tu memang kita tak akan belajar mengikut silibus. Selepas 4 minggu tu barulah kita akan belajar ikut buku teks semua tu lah. Okey, yang ni optional lah. Sebab penyediaan memtek ni memang guru kelas dia akan bagi setiap memtek dekat leher ni. Dia akan bagi, cumanya untuk first day, masa bila masuk sekolah tu, kalau boleh letakkan memtek dekat beg sekolah. Contohnya nama murid, kelas, nombor telefon ibu bapa. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang tak boleh datang tengok kan anak-anak dekat sekolah, so hantar melalui Montessori ke apa kan. Jadi akan ada berlaku murid yang tak nak masuk kelas. Biarkan ada yang merayau-rayau, ada yang menyorok dekat surau, ada yang lari dekat padang. Jadi kalau dah letak memtek tu, jadi guru mana-mana pun boleh tahu oh murid ni kelas ni. Jadi kalau murid tu tak sihat ke apa, guru subjek tu boleh terus call. Tak perlulah guru subjek tu cari guru kelas dulu. Kena call dulu, kena tunggu masa yang lama. Jadi kalau ada memtek dekat beg tu, senanglah untuk guru subjek untuk call boleh ibu bapa. Satu lagi saya nak ingatkan kepada ibu bapa, halang-halang ada kat sekolah ni kan. Saya harap ibu bapa bolehlah ajar anak cara nak guna tandas sekolah. Sebabnya ada kes yang kalau masa saya tengah mengajar, murid ni dia pergi tandas lama sangat. Dalam 20 minit, kita tahu buat apa dekat tandas. Jadi bila saya pergi jenguk tu, rupanya murid tu dia buat dia buat macam dekat rumah. Dia buang kasut dekat luar, dia buang semua, dia sangkut dekat dalam luar tandas tu. Lepas tu dia masuk dalam tandas tu berkaki ayam. Jadi dah halang-halang ada kat sekolah ni, saya harap ibu bolehlah ajar, tengok-tengok tandas, ajar cara guna tandas. Tak adalah kita guru kelas ni macam risau, kenapa budak ni lama sangat pergi tandas. Okey? Itu saja. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan terima kasih kepada Cikgu Nurul Hanani binti Muhammad Kamal atas ucapan dan taklimat transisi tahun 1 itu tadi. Semoga dengan pencerahan ini sedikit sebanyak memberi info yang lebih jelas. Hadirin sekalian, sekolah dan disiplin sememangnya tidak dapat dipisahkan. Disiplin adalah satu elemen yang sangat penting dalam menentukan tata tertib sesuatu sistem. Oleh itu, disiplin hendaklah diberi perhatian berat oleh semua pihak sama ada di sekolah atau di luar sekolah. Sehubungan dengan itu, guru-guru, para murid-murid dan ibu bapa juga memiliki peranan dalam membina disiplin yang mantap di sekolah ini agar proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih lancar dan bermakna. Dengan itu, majlis menjemput Cikgu Muhammad Azwad bin Muhammad Yusof, Guru Disiplin Sesi Petang, SK Taman Putra Perdana, tampil untuk memberi taklimat berkaitan dengan disiplin. Persilakan Cikgu.
Okey, terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Mak Saleh bin Mak Asyad yang ketua PIBG, Datin Nur Aizah binti John, Guru Penekanan Hal Ehwal Murid, Puan Fauziah binti Salihuddin, Guru Penekanan Kurikulum. Seterusnya, Puan Rohaya binti Rosli, Guru Penekanan Petang, guru-guru serta ibu bapa yang ada pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang berkenaan dengan disiplin. Jadi kalau merujuk kepada buku peraturan ini, ada beberapa bahagian yang penting, tetapi saya keluarkan di sini hanya ada dua bahagian yang terpenting sahaja. Okey, bagi bahagian satu, bab satu berkaitan dengan sahsiah. Di sini saya tekankan ada 8 perkara yang perlu dititik beratkan, yang perlu diingati. Yang pertama berkaitan dengan pakaian seragam sekolah, dan yang kedua kasut dan stokin. Yang ketiga rambut. Yang keempat bencana. Yang kelima tanda nama. Yang keenam pakaian sukan dan pendidikan jasmani. Dan ini ada dalam STI bilangan 9 2016 perkara 21. Barang kemas, alat bersolek, minyak wangi dan kuku, kebersihan kuku. Okey, bagi pakaian seragam sekolah, murid perempuan berkemeja putih berlengan pendek atau berlengan panjang jenis kapas cotton, mesti dibutang kecuali di bahagian leher. Maksudnya tidak ada yang berpakaian kain licin, kain satin. Okey. Baju kurung, seterusnya baju kurung berwarna putih kosong dan dibutang di bahagian leher seperti dalam gambar sekejap lagi. Yang ketiga, pinafore, bagi biasanya yang bukan beragama Islam lah. Pinafore skirt berwarna biru tua, labuh, skirt hendaklah sampai bawah lutut dan tidak terlalu besar, kembang. Kain berwarna biru tua, tudung kepala berbentuk mini lekong berwarna putih, terongsang tidak dibenarkan dipakai di sekolah. Okey, ini adalah gambarannya. Pakaian murid perempuan yang di sebelah kiri itu yang beragama Islam, dan yang di sebelah kanan yang bukan beragama Islam. Jadi kasut boleh pakai warna hitam. Sekiranya tidak ada, bolehlah pakai warna putih. Ya? Tak boleh? Oh, dah habis. Maksudnya hitam. Okey, seterusnya pakaian murid lelaki, kemeja putih berlengan pendek atau berlengan panjang, bersuap panjang warna biru, tali pinggang warna hitam atau biru tua sahaja. Tuan-tuan, pastikan tali pinggang ni, sebab saya ada nampak murid-murid yang pakai tali pinggang lain macam sikit. Kalau saya cerita pun mungkin kejut dengar. Ada murid yang saya dapat, dia pakai tali pinggang warna pink, lelaki. Dan saya nak tangkap pelanggar tu macam serba salah. Jadi saya serahkan kepada konseling lah. Ada. Okey, ini ada gambarnya, gambar untuk murid lelaki. Okey, seterusnya rambut. Murid lelaki dilarang sekali berambut panjang. Contohnya hadapan tidak menutup dahi, belakang tidak mencakup dia, di sisi melebihi pertengahan cukup telinga. Maksudnya macam K-pop tu lah. Ramai kita tengok. Dilarang memotong rambut profesion dan menyipat ekor rambut. Ekor apa orang panggil? Ekor kucing apa? Sentiasa bersikap rapi dan kemas, tak kisahlah nak belah tengah ke belah tepi ke. Yang penting bersikap dan kemas. Okay, ini adalah contoh gambar untuk potongan murid lelaki. Seterusnya untuk murid perempuan, murid yang berambut panjang dikehendaki mengikat dan meluruskan rambutnya supaya kelihatan kemas. Maksudnya tak serabai lah, tak terbang sana, tak terbang sini.
ikatan dandan, klip atau ponytail dibenarkan. Rebin dan cekak rambut berwarna biru tua dan hitam saja, tidak ada yang berwarna selain daripada itulah. Warna pink, warna oranye, warna hijau, macam-macam warna ada. Dilarang memakai hiasan di kepala atau rambut. Tiba-tiba dekat kepala ada rama-rama, rebin rama-rama ada, tuan-tuan. Dilarang memakai barang kemas atau perhiasan yang berkaitan, ada. Kalau saya lagi 3 minggu lagi lepas cuti nanti, kalau saya buat spotek memang ada. Pakai cincin, pakai rantai, pakai subang, ada. Okey, murid lelaki, semua murid lelaki dan perempuan tidak dibenarkan menggunakan gel mewarnakan rambut. Yang ini ramai saya jumpa yang mewarnakan rambut. Jadi saya tanya, itulah macam ni. Nak cakap pun macam tu lah. Okey, berfashion, macam-macam fashion ada. Jadi kita harap sekolah ni kan, anak-anak ni ibarat kain putih lah. Kain putih yang kita akan corakkan untuk generasi akan datang. 2040, 2050 akan datang. Jadi kalau kita di awal-awal ini, kita lah yang perlu melakarkan corak kehidupan dia. Seterusnya, murid perempuan. Ini adalah contoh gambar untuk murid perempuan. Okay, rambutnya berikat. Kalau yang di tengah tu bersanggul yang di sebelah kanan tu ikat tali ni warna hitam. Seterusnya, murid lelaki. Yang ni tadi, yang saya katakan tadi, K-pop ada. Yang ini, yang gambar nombor 2 ni, tak tahu lah dia buat garisan apa benda ni. Yang gambar ketiga ni bergaris tu. Yang nombor 4 ni nampaklah rambut ni dah pendek, tapi ada pula garisan tu. Dia potong sebelah nombor 1, atas nombor 3, nombor 2. Okey, seterusnya rencana sekolah. Rencana sekolah jenis kain yang ditampal pada bahagian atau satu di baju kemeja bahagian atas kiri baju kurung. Okey, rencana boleh pergi di kedai tu. Okey. Tanda nama, saiz, bentuk tulisan, warna dan sebagainya hendaklah mengikut yang diarahkan oleh pihak sekolah. Okey, seterusnya tata cara pemakaian rencana. Rencana dijahit. Jangan ditampal guna gam ke apa dan tekam. Okey, rencana dijahit di atas tanda nama menggunakan benang warna putih. Tanda nama dijahit atas poket baju kemeja warna putih. Okey, sama. Seterusnya, pakaian sukan pendidikan jasmani. Kemeja T, pendidikan jasmani, sekolah dan kemeja T mengikut warna rumah sukan. Mungkin tahun 1 di awal ini belum lagi diberikan rumah sukan, tetapi nanti kemungkinan selepas bulan 4 dan 5 akan ada rumah sukan untuk murid ini. Nanti bolehlah membeli baju mengikut rumah sukan. Bersuap panjang, trek, botol berwarna hitam ataupun biru tua. Jadi kalau saya lihat sepanjang setahun ni, nampak ada juga yang pakai kedai warna kelabu, warna pink pun ada. Dan ada yang tak pakai track bottom, dia pakai legging. Dia sekolah ni perempuan, tak boleh pakai legging yang ketat tu, sakit mata ni orang. Seterusnya, murid dibenarkan memakai pakaian sukan sepanjang hari persekolahan sekiranya hari tersebut ada subjek pendidikan jasmani dan aktiviti lain yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Kalau zaman kita dulu pakai baju sekolah, masuk bilik persalinan, tukar, lepas tu keluar balik pakai. Okey, jadi untuk sekarang ni bermula tahun 2016, SPI dan 2016, pihak kementerian telah membenarkan memakai pakaian sukan sepanjang hari. Okey, ini adalah contoh pakaian sukan dan pendidikan jasmani. Murid lelaki baju masuk dalam admin, murid perempuan dibenarkan baju keluar. Okey, seterusnya barang kemas, bersolek, minyak wangi. Okey, murid-murid dilarang memakai barang kemas, bersolek, selap mata, memakai minyak wangi sepanjang berada di kawasan sekolah. Ada yang kita nampak nanti pakai solek ni dekat apa ni nama bawah mata ni celak. Ada barang kemas
Ni anting-anting yang besar ni ada. Kuku mestilah dipotong bersih, pendek dan bersih. Dilarang mewarnakan kuku termasuk bertinai pun ada juga. Jadi saya harap tuan-tuan dapatlah. Terusnya, dilarang mewarnakan kuku termasuk berinai. Macam ni. Minggu lepas saya jumpa satu seorang, tangannya berinai macam ni. Apa, nanti hari Isnin kita ambil ni lah, silakan. Ada. Okey, seterusnya bahagian yang kedua, bahagian persekolahan. Kita mulakan dengan waktu persekolahan bagi sesi petang pukul 1 hingga 6.20 bagi hari Isnin dan Selasa. Bagi hari Rabu dan Khamis 1 petang hingga 5.50 petang. Dan pada hari Jumaat 2.30 hingga 5.50 petang. Waktu persekolahan bulan Ramadan akan dimaklumkan kerana nanti anak-anak tuan-tuan akan memulakan persekolahan di bulan Ramadan nanti. Maksud kalau kita tengok kalender, hari Isnin kita masih biasa dan hari Selasa dah mula bulan Ramadan. Nanti masa dan jadual waktu akan diberi kemudian. Walau bagaimanapun, murid-murid perlu sampai ke sekolah selewat-lewatnya 10 minit sebelum loceng pertama waktu persekolahan. Maksudnya pukul 12.50 dah mesti ada dalam kawasan sekolah. Mesti ada. Seterusnya, kehadiran murid-murid di sekolah. Kita ambil yang poin nombor 2, nombor 1 dah disebutkan tadi. Mereka tidak dibenarkan apabila murid sudah masuk ke kawasan sekolah, mereka tidak dibenarkan keluar semula ke kawasan sekolah tanpa kebenaran. Yang ini pun kita jumpa juga, parent hantar ke sekolah pagi, kemudian bila parent balik, dia pun hilang. Ada. Tiba-tiba ada orang penduduk yang angkat gambar dan bagi pada kita lah. Ada. Rupanya dia tak nak ke sekolah. Okay, seterusnya, apabila murid sampai ke sekolah, yang sesi petangnya akan berkumpul di Dewan Perdana. Ini Dewan Perdana dan Dewan Putra di sebelah sana. Waris atau penjaga yang hantar anak, pastikan anak-anak jagaan perempuan dan perempuan terus masuk ke kawasan sekolah. Sebab di depan pagar sekolah tu kita ada CCTV. Jadi kita boleh nampak siapa yang keluar. Terusnya, waris tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah kecuali mendapat kebenaran guru besar selepas mendaftar di pondok pengawal. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah yang ini Sebab ada juga yang saya jumpa, dia masuk pagar B, lepas tu terus ke kelas. Dia tak melalui pagar A, tak melalui guide. Jadi kita biasalah sekolah kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin ada penceroboh ke, ada penjenayah ke, kita tak tahu. Ada penculik ke, kita tak tahu. Jadi saya harap tuan-tuan dapatlah, kalau nak masuk sekolah, nak depan anak, pergi ke pondok pengawal pagar A, isi orang dan terus ke pejabat. Seterusnya, peringatan. Murid-murid tidak dibenarkan membeli barang-barang jualan di tepi jalan di luar kawasan sekolah. Tolonglah jangan. Sebab kita tak tahu. Sebab kalau murid dalam sekolah, dia makan dekat kantin, okey. Tapi kalau dibawa makanan yang barang jualan di luar, kalau dia sakit perut dalam sekolah, jadi pihak sekolah yang kena menjawab nanti. Biasa. Kadang-kadang baru masuk pukul 2, pukul 2.30, tiba-tiba budak muntah. Tanya makan apa, makan beli kat luar. Jadi kita nak buat macam mana? Tolong Okey, murid yang lewat ke sekolah, murid-murid yang lewat ke sekolah namanya akan direkodkan. Walau bagaimanapun punca kelewatan akan diambil kira. Jadi kiranya hujan, jalan jam teruk dekat depan tu, kalau dia lewat ke sekolah, kita faham itu. Okey. Murid yang tadi lewat tidak dibenarkan beratur bersama-sama dengan murid yang lain lah. So budak biasa, budak yang awal dan yang beratur awal. Okey, jika lewat sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih, murid akan dibawa ke pengadilan lembaga pengawas, guru disiplin dan guru pemakanan. Denda dan hukuman yang sesuai akan dikenakanlah 3 kali berturut-turut. Maksudnya kalau lewat sampai pergi sekolah pukul 3 petang baru sampai sekolah, kalau 3 hari, 4 hari berturut-turut, mesti ada something wrong. Kalau setakat datang, mungkin lewat 1 minit, 2 minit tu mungkin jamlah dekat luar. Tapi kalau dah pukul 3 petang baru sampai, ada something wrong.
Terusnya, meninggalkan sekolah semasa persekolahan. Sekiranya anak-anak dihubungi oleh guru-guru, contohnya anak-anak ada sakit ke apa ke, jadi hanya ibu bapa penjaga waris sahaja yang digunakan mengambil anak jagaannya. Dan perlu berjumpa dengan guru besar ataupun guru pembinaan di pejabat untuk mendapatkan kebenaran, mesti dapatkan kebenaran. Jadi bukti-bukti murid yang nak dibawa tu akan direkodkan di pejabat. Kita tak nak nanti tiba-tiba ada terjadi kes bapanya membawa pulang anaknya ke rumah tanpa pengetahuan ibunya. Sebelah petang ibunya datang sekolah, kata anaknya tak ada. Rupa-rupanya anak ni telah dibawa oleh ayahnya. Jadi kena rekod kat situ, baru kita clear benda ni. Seterusnya, tidak ada ke sekolah. Murid-murid yang tidak ada kerana sakit atau sebab perlu memaklumkan kepada pihak sekolah melalui guru kelas dengan segera. Membawa bersama surat akhbar doktor ataupun surat daripada tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan boleh create surat sendiri bagi kepada guru kelas. Jadi kalau murid ni tak ada ke sekolah lebih daripada 3 hari, penjaga boleh menulis, perlu menulis kepada pihak sekolah secara bertulis surat tu, surat memaklumkan ketidakhadiran. Surat amaran pertama, kedua dan ketiga akan dikeluarkan kalau kita tidak dapat menerima apa-apa makluman daripada ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya 3-4 hari tak datang, senyap dia kan, kita akan keluarkan surat amaran lah. Terusnya, berjumpa dengan anak jagaan atau guru di sekolah. Ibu bapa, tuan-tuan tidak dibenarkan langsung, tidak dibenarkan terus berjumpa anak-anak atau guru di kelas tanpa kebenaran guru besar ataupun guru kelokanan. Tolong ya, kalau nak jumpa cikgu tu ada apa masalah pun, pergi pejabat dulu. Nanti kelokanan atau guru besar akan hubungi cikgu tersebut lah. Tolong jangan terus ke kelas. Mungkin akan mengganggu sesi PDP. Terusnya, kenderaan ibu bapa ataupun penjaga semasa persekolahan tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah untuk menghantar atau mengambil anak, kecuali bagi murid PTKI yang pakai wheelchair tu, kita benarkan layan tu. Itu pun kena mendapat kebenaran daripada ketakdir. Tapi kalau yang biasa, yang normal, perlu tidak boleh masuk ke kawasan sekolah. Kenderaan yang hantar dan menjemput murid tidak dibenarkan berhenti di pintu pagar A. Yang ini seperti yang Datin disebutkan tadi. Ibu bapa atau pemandu bebas hendaklah menurunkan murid di pintu pagar B yang di belakang sana tu, yang di kawasan sekolah sana tu, di belakang tu, di jalan yang berbumbung. Terusnya, peringatan. Pastikan murid kawasan tu memakai tag nama. Ini sangat penting kerana kadang-kadang kalau murid tu tak pakai tag nama, tiba-tiba ibu bapa tuan-tuan lambat mengambil ni, kita nak call siapa sebab nama tak ada. Kita tak kenal sebab budak baru lagi. Kalau budak tahun 2 tahun 3 kita dah kenal lah. Jadi perlu pakai tag nama, dan di tag nama tu akan ada nama kelas dan nombor telefon. Jadi kita senang nanti nak berhubung dengan siapa. Yang kedua, tidak berfashion. Yang ketiga, tidak membawa telefon bimbit atau smartwatch. Yang ini sangat-sangat ditekankan ni. Tahun 1 tak payahlah bawa smartwatch tu kan. Tidak membawa alatan tajam. Alatan tajam maksudnya gunting yang bukan gunting kertas tu, yang gunting hujung ni tajam. Gunting kertas hujungnya bulat sikit. Yang kelima, menggunakan laluan motor semasa pergi dan pulang. Maksudnya kalau dia balik pagar B, dia kena pergi pagar B lah, jangan dia pergi pagar A. Nanti pesan kat anak-anak macam tu. Sebab tahun lepas terjadi juga kes ibu bapa mencari-cari anaknya lama. Rupanya dia tunggu dengan kawan-kawannya di pagar A, parentnya tunggu di pagar B. Jadi sampai pukul 7 petang, 7:30 malam baru jumpa. Rupanya ada dekat pagar A yang sebenarnya.
Okey, jadi untuk makluman semua, pagar B akan ditutup selepas 15 minit atau 20 minit ya. Dan murid-murid yang di pagar B akan dibawa ke pagar A semua sekali sekiranya tuan-tuan tidak menjemputnya. Jadi kalau pagar B dah tutup, maksudnya diorang akan tunggu di bawah kemah di kawasan guard tu. Okey, seterusnya rekod SSDM. Sistem siasat diri murid tolong ya tuan-tuan. Yang ni saya kalau boleh tak nak isi benda ni, tapi kalau dah terpaksa kena isi juga. Okay, rekod SSDM. Dan lepas ni rakan saya Puan Mahani akan menerangkan berkaitan dengan IDMI untuk listing. Tapi untuk saya akan terangkan berkaitan dengan rekod SSDM. Ini adalah contoh paparan rekod SSDM yang mana hanya guru saja yang boleh isi benda ni. Dan benda ni lebih malangnya dia akan dibawa daripada murid tahun 1 hingga ke tingkatan 5. Maksudnya kalau dia berpindah negeri pun ada nombor IC tu, cikgu sana tekan je nama dan nombor IC, akan dapat apa yang kesalahan dia buat daripada tahun 1, 2, 3, 4, 5 semua ada. So rekod dia ada. Okay, ini adalah contoh dia. So kat situ ada maklumat murid, nama, kelas dengan nama kelas dan tahap kelas. Ini adalah contoh. Kalau tak jelas kan? Ini adalah contohnya paparan dia. Kat sini ada kesalahan banyak sini. Dadah, tingkah laku jenayah, buli, rokok, ponting, tingkah laku lucah. Yang ni memang sangat-sangat bahaya ni. Kadang-kadang murid tersebut menjadi negatif dia sebut perkataan lucah ni. Terusnya tingkah laku kurang sopan, jadab. Yang ini pun kita ambil maklum juga. Kadang-kadang dia cikgu suruh buat kerja rumah, dia boleh jawab, tak nak cikgu, malas buat kerja rumah. Kalau saya dengar yang tu, saya terpaksa rekod tuan-tuan. Kalau ada aduan tu lebih daripada 3 kali orang yang sama, saya terpaksa ambil rekod dan saya akan bawa budak ni ke unit kaunseling. Sekiranya ada lagi berurusan lagi, saya terpaksa macam tadi lah saya katakan, saya terpaksa bawa ke lembaga disiplin. Terusnya tingkah laku tidak amanah pun ada. Kenakalan, tingkah laku tidak pentingkan masa pun ada juga. Kecemasan diri, pelibatan politik tuan-tuan. Yang ini baru saja buku 1910 tadi dalam kelas mana saya tak nak sebut, tapi ada tengah-tengah saya ajar, saya tengok belakang dia lukis bendera parti politik. Ada masa itulah, masa 1910 itulah saya buka beg dia, spot check, ada bendera parti politik A, B, C, ada, semua ada. Kata mana dapat ni, dia kata ayah dia letak ni pinjam beg, tapi dia suruh ambil bendera tu. Jadi tolong sebab budak-budak ni biasanya dia kayak politik ni. Okey, tolong budak. Okey, seterusnya kes khas. Yang ni tak menyatakan pula kes khas ni, tapi tak apa, kita kena rujuk nanti dengan yang baru yang ID ni. Okey, jadi maklumat terperinci berkaitan dengan disiplin ada terdapat dalam buku ni. Saya makan 2016, mungkin akan ada yang terbaru. Jadi semoga berjumpa lagi pada sesi persekolahan yang akan datang. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang mendengar. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Nur Azwan bin Muhammad Yusuf selaku guru disiplin sesi petang SDA Taman Putra Perdana atas taklimat itu tadi. Sesungguhnya menjadi harapan kami bagi unit disiplin untuk melahirkan generasi cemerlang, bukan setakat akademiknya tetapi membina akhlak dan sosial diri yang sempurna mengikut acuan budaya timur yang luhur dengan budi bahasa yang tinggi. Hadirin sekalian, SPBT atau Skim Pinjaman Buku Teks berkait rapat dengan keperluan asas kepada murid-murid. Dengan itu, majlis menjemput dan mempersilakan Cikgu Azwani binti Adnan, guru penyelaras SPBT yang sering berada di bilik BOS, iaitu bilik operasi SPBT sekolah,
tampil untuk menyampaikan taklimat. Persilakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Megat Mat Saleh bin Mat Arsyad selaku YDP PIBG. Seterusnya Datin Noraiza binti Dun selaku penolong kanan hal ehwal murid. Seterusnya Puan Fauzia binti Salahuddin penolong kanan co-curriculum, dan Puan Rohaya binti Rosli selaku penolong kanan pencipta. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid tahun 1 yang saya perhatikan. Okey. Saya Cikgu Azwani selaku guru penyelaras aktiviti sekolah akan memberikan aktiviti sekolah, iaitu skim simpanan buku teks. Okey, baik. Seperti yang kita tahu, skim simpanan buku teks sekolah ni kita KPM bagi kepada semua murid kecuali murid yang bukan warga negara lah. Okey, untuk tahun 1 tarikh penerimaan buku teks dijadualkan pada 26 Mac 2024 dan diedarkan kepada murid oleh guru kelas. Nanti pada hari tersebut guru kelas akan maklumkan kepada bapa, dan ibu bapa perlu menyediakan beg yang bersesuaian lah untuk murid bawa balik buku. Okey, seterusnya senarai buku teks tahun 1 seperti tuan-tuan nampak. Okey, seterusnya senarai buku aktiviti tahun 1. Semua sekali berjumlah lebih kurang 20 buku. Jadi agak berat kan kalau anak-anak kita nak bawa balik. Jadi saya minta sangat ibu bapa untuk sediakan beg yang sesuai untuk anak-anak kita bawa balik. Okey. Untuk buku aktiviti bahasa Inggeris boleh dibeli di kedai buku sekolah yang ada di belah kanan ibu bapa, dan akan dimaklumkan kelak oleh guru kelas. Okay, seterusnya penjagaan buku teks. Saya minta sangat kalau murid-murid yang bawa balik buku yang baharu, tolong balut menggunakan pembalut plastik yang luksina tu. Okay, kita tak nak ibu bapa balut buku menggunakan stiker yang jernih tu, yang lekat pada buku tu kan. Okay, nanti buku akan rosak lah. Seeloknya kita guna yang plastik biasa tu, plastik luksina yang dalam gulung tu kan. Okey. Dan lekatkan menggunakan selotip, tidak boleh sama sekali menggunakan stapler. Okey. Seterusnya bila dah dapat buku tu dah bawa balik, murid-murid perlu menulis tahun. Nanti ada box macam tu dekat bahagian belakang buku tu, akan tulis tahun semasa, iaitu 2024. Seterusnya tulis nama murid dan nama kelas. Okey, nanti kalau tak ada lagi nama kelas, boleh tulis nama murid dulu. Nanti dah dapat nama kelas yang tetap, boleh tulis nama kelas lah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Majlis melengkapkan terima kasih kepada Cikgu Azwani binti Adnan selaku penyelaras SPBT sekolah ini atas taklimat itu tadi. Hadirin sekalian, sejak akhir-akhir ini sistem pengurusan identiti atau ringkasnya IDMI kian popular dan digunakan di seluruh negara. Sistem ini diwujudkan bertujuan menjadi medium utama untuk menyimpan dan mengesahkan identiti pengguna Kementerian Pendidikan Malaysia. Justru bagi mengetahui lebih lanjut tentang IDMI, marilah kita sama-sama mendengar taklimat IDMI. Majlis menjemput persilakan Cikgu Wan Mahani bin Wan Hashim selaku penyelaras IDMI tampil untuk meneruskan agenda. Persilakan Cikgu.
kepada pengacara majlis yang berusaha, Tuan Haji Megat Mat Saleh bin Mat Arsyad, iaitu YDP PIBG, SKTPP, Datin Nur Aiza binti Dun PKM SKTPP, Puan Fauzia binti Salahuddin PK Co-Curricular, Puan Rohaya binti Rosdi penolong kanan petang. Okey. Seterusnya guru-guru, ibu bapa murid tahun 1 yang diraikan serta kawan rakan yang dikasihi. Okey. Salam perkenalan, saya Cikgu Wan Mahani binti Wan Hashim selaku penyelaras data murid sesi petang di SKTPP. Okey, untuk makluman semua, sekarang kita ada 2 sistem yang ibu bapa perlu kemaskini maklumat. Okey, yang pertama sistem pengurusan identiti IDME dan yang lagi satu modul pengurusan murid website public. Okey, saya rasa batch 24-25 ni awal-awal dulu kita daftar untuk permohonan tahun 1 guna website public ni. Okey, public.moi.gov.my. Okey, lepas tu ada pertengahan tahun tu kita didapat makluman kena masuk sistem IDME ni. Okey, saya rasa semua ni sudah mendaftar sebagai pengguna sistem. Dua-dua sistem ni lah. Satu pengurusan murid, satu lagi IDME. Okey, untuk makluman semua, dua-dua sistem ni masih guna. Buat masa sekarang masih guna. Okey, untuk sistem website public ni dia link dengan sistem APDM sekolah. Okey, maknanya murid-murid nanti bila dah daftar masuk, nama akan dimasukkan dalam sistem aplikasi penggalan data murid darjah 1, semua akan masuk situ APDM sekolah. Okey, cikgu akan kontrol lah dari situ. Kehadiran murid juga akan masuk dalam tu, cikgu akan key in dalam tu. Jadi, ibu bapa diminta untuk mengemaskini maklumat murid dalam maklumat murid, maklumat ibu bapa, maklumat adik-beradik, anak-anak tuan-tuan perempuan dalam sistem tu. Okey, maknanya dua-dua sistem memang kena kemaskini. Okey, saya akan tunjuk sistem modul pengurusan murid dulu Yang bawah dulu. Okey, itu website untuk modul pengurusan murid public.moi.gov.my. Rasanya semua dah pernah masuk kan? Semua dah ada akaun pengguna dekat situ. Dah ada ID, password. Tu kena simpan elok-elok lah. Okey. Okey, ini website, page paparan website public tu. Okey, saya rasa semua dah jadi pengguna, dah daftar pengguna, dah tahu dah macam mana nak masuk website ni. Okey, next.
Okey, siapa yang telah berjaya log masuk, untuk kemaskini maklumat ibu bapa dan anak-anak boleh klik dekat situ. Dia dah ada gambar tu, dia ada ikon, klik kemaskini maklumat. Okey. Okey, ini paparan maklumat. Okey, yang mula-mula sekali belah kiri ini dia ada paparan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia akan senarai anak, bilangan anak yang bersekolah lah, yang dari darjah 1 sampai tingkatan 5. Okey, maknanya kalau bilangan paparan bilangan anak tu tak ada, terkurang, ada yang ada yang tak ada, perempuan boleh rujuk dengan guru kelas anak tersebut. Okey, sebab dia ada link IC ibu bapa dengan nama anak dalam website APDM. So itu guru kelas saja yang boleh tengok. Sama ada mungkin dalam website APDM tu, sistem APDM, nombor IC salah, jadi dia tak link dengan paparan dekat sini. Okey? Kalau ada 5 anak keluar nama dekat tepi tu. Okey, itu klik anak jagaan. Okey, bila kita nak kemaskini maklumat setiap anak, okey, dekat anak jagaan, ada 5 benda. Boleh okey, ada 5 benda yang kita perlu kemaskini. Okey, mula-mula profil anak jagaan. Anak jagaan tu anak kita lah, kan? Okey, ada alamat, ada maklumat-maklumat dekat situ lah. Ada alamat rumah dengan bawah situ alamat surat menyurat. Ini ikut kita lah nak macam mana. Okey, mungkin nak surat menyurat tu tempat lain, boleh je isi dekat situ. Okey? Okey, seterusnya maklumat penjaga. Okey, untuk maklumat penjaga, mula-mula masuk, dia akan minta kita masukkan IC lah. Okey, dia akan cari. Ini pun dia akan link dengan jabatan pendaftaran. Okey, dia IC tu betul. Okey, baru dia keluar maklumat dekat situ. Dia ada paparan maklumat. Jadi ibu bapa perlu kemaskini yang terkini, maklumat terkini. Okey, ini buat untuk sekali je untuk anak, mungkin anak first. Nanti untuk anak yang kedua, ketiga tu dia akan automatik masuk dalam tu. Okey? Okey, terus. Next. Okey. Maklumat penjaga utama, klik isi maklumat yang dia minta tu. Lepas tu pastikan klik simpan. Okey, bila simpan baru dia masuk. Okey? Lepas tu klik penjaga kedua juga, maklumat penjaga kedua. Maknanya nama penjaga utama tu ayah, penjaga kedua ibu. Okey, ataupun kalau dah tak ada ayah ke, ibu jadi penjaga utama, masukkan maklumat itu dekat penjaga utama. Okey. Okey, last sekali, pastikan ibu bapa buat perakuan. Dekat tepi ni dia ada tik. Dia ada tik, lepas tu tik dan kemaskini, maksudnya baru data tu akan pergi ke guru kelas untuk guru kelas sahkan pindaan, baru dia akan kemaskini dalam sistem APDM sekolah tu. Okey, kalau tak tik, mungkin data tu dia tak update. Okey, nanti balik boleh cuba-cuba masuk kemaskini maklumat terkini, mungkin dalam tu alamat yang dah lama, bulan berapa hari tu kita daftar kan. Jadi yang terkini mungkin dah pindah rumah, boleh kemaskini update maklumat dalam tu. Okey, pastikan tik tu lah, tik kurang perakuan. Lepas tu baru dia akan masuk link dengan APDM. Okey, last kali ibu bapa boleh cetak. Kalau perlu boleh cetak borang maklumat tu lah. Nak tengok secara detail dari atas sampai bawah, maklumat parent, ibu bapa dan maklumat anak, setiap anak. Okey? Okey, sekian itu untuk website public.moi.gov.my. Okey, seterusnya kita tengok website IDME.
website tadi public tu dah guna lama, dah 10 tahun, 15 tahun dulu. Okey, maknanya parent yang dah ada anak sekolah mesti dah boleh guna. Cikgu-cikgu pun ada minta suruh bila cikgu-cikgu minta kemaskini maklumat murid dalam sistem, parent masuk website public tu untuk kemaskini. Okey, seterusnya ini sistem MOE, Fidel IDME. Ini baru tahun lepas saja diwar-warkan minta guna semua. Maknanya kita sedang dalam peralihan lah dari sistem lama tu, nanti semua akan guna IDME ni. Okey, saya rasa semua parent sudah daftar pengguna dekat dalam sistem ni. Okey, saya tunjuk cerita lalu lah untuk parent-parent dekat mana yang nak kena kemaskini. Okey, ini dah pernah masuk. Kalau parent yang tak ada lagi account, boleh daftar baru. Okey, ikut je step dekat sini. Pastikan nak daftar tu kena ada email lah, email yang aktif. Okey, sebab bila dah daftar dia akan dapat email untuk activation. Okey, seterusnya. Okey, bila dah daftar